Bertemu lagi kita dalam bab pembezaan untuk tempitan pertama. Tapi kali ini kita akan melakukan pembezaan menggunakan prinsip pertama. So mari kita lihat macam mana prinsip pertama formula dia diterbitkan. Cuba tengok gambar rajah yang pertama di atas. Di sini kita tahu bahawa kecerunan M iaitu kita akan perbezaan di antara jarak Y, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Betul tak? So ini adalah kecerunan. Okey, apa perbezaannya dengan prinsip pertama? Dengan menggunakan asas yang sama, maka dia telah menggunakan titik ataupun kaedah yang sama. So kita ada titik yang pertama di sini, dan titik yang kedua di sini. Namun di sini untuk titik yang kedua, untuk titik yang kedua ni dia tidak menggunakan X2, Y2. Yang ini X1, Y1 ataupun X dengan Y sahaja. Yang ini tidak lagi menggunakan X2, Y2, tetapi dia mencari perbezaan. Kenapa? Sebab kita nak mencari distance ataupun jarak di mana garis ni akan menghampiri sifar. Jarak kedua titik itu menghampiri sifar. So kalau kita nak lihat jarak tu terlalu kecil, maka nanti nak gambarannya agak susah sikit. Jadi kita biarkan di situ. So katakan kita ada dua titik di sini, satu XY dan satu lagi adalah apabila jarak ini adalah sangat kecil. Okey, dan juga jarak ini adalah sangat kecil. Jarak Y di antara titik ini ke titik ini. Ni X dengan Y kan? So jarak ni sangat kecil. So untuk M kali ini juga ialah delta Y bahagi delta X. Betul? Namun apakah titik ini? Apakah titik ini? So titik itu adalah untuk X, dia adalah nilai X dia adalah, nampak tak sini? Kalau ini adalah delta X, semua ni adalah delta X. Kalau ni X, maka ini adalah X tambah delta X. Inilah X tambah delta X. Bagaimana pula dengan Y? Kalau ini adalah Y, maka yang ini adalah delta Y. Y tambah delta Y. So ini Y tambah delta Y. So menggunakan formula yang sama, kita ada titik yang kedua menolak titik yang pertama untuk mencari kecerunan. Betul? So yang pertama adalah Y. Y tambah delta X tolak Y1 bahagi X tambah delta X tolak X. Betul tak? Sama tak dengan ni? So inilah Y2 tolak Y1, Y2 yang ini tolak Y1 yang ini. Ni Y2 tolak Y1, X2 tolak X1, X2 tolak X1. Okey? Tapi kita juga perlu faham satu perkara penting, iaitu bila kita bercerita pasal delta X, bila kita cerita pasal Fx ni juga adalah sama dengan Y. So macam mana pula kalau dengan Fx? Dari mana ni kalau Fx, kalau ni Fx, maka Y dia adalah kalau Fx sama dengan Y, maksudnya X masuk ke dalam fungsi, maka Fx menjadi Y. So bagaimana pula titik yang ini? Dia menjadi Fx tambah delta X, dan dia punya itu dia punya objek, dan dia punya image adalah Y tambah delta X. So maka dia jadi,
Kalau kita masukkan nilai X tambah delta X, Y dia jadi Y tambah delta X. Maka oleh yang demikian, kita akan mengubah ni Y tambah delta X adalah ini. So Y ni adalah yang ini. Okey. Formula seterusnya adalah delta Y delta X menjadi Y tambah delta X sama dengan Fx tambah delta X tolak Fx bahagikan dengan X tambah delta X tolak X. So X tolak X menjadi sifar. So yang di atas pula Fx tambah delta X tolak Fx bahagi delta X, ni delta Y delta X. Namun apabila kita menjadikan delta X adalah had dia, mempunyai had delta X menghampiri sifar, maka delta Y ini berubah menjadi dy dx. Jadi f x tambah delta X tolak fx bahagi delta X. So inilah bagaimana fungsi prinsip pertama terhasil. Right? Okey, seterusnya bagaimanakah cara menggunakan prinsip pertama dalam pembezaan? Kita ada contoh dari buku. Kita ada soalan A, Y sama dengan 3x. Kita ceria suka buat macam ni. Fx sama dengan 3x, Fx tambah delta X sama dengan 3x tambah delta X. So macam mana kita nak buat tadi dy dx? Apakah formulanya? Ini kena hafal ya. Had delta X menghampiri sifar, Fx tambah delta X tolak Fx bahagi delta X. So kita lihat had delta X menghampiri sifar, Fx tambah delta X yang ini, Fx yang atas ni. So kita masukkan Fx tambah delta X adalah 3x tambah delta X tolak 3x bahagi delta X. Kita cuba selesaikan dulu. Ingat tak dalam video yang sebelum ini, bila delta X, bila kita ada had suatu nilai menghampiri sifar, so bila kita masukkan nilai itu ke dalam fungsi, apabila dia sama dengan bawah tu sama dengan sifar, maka fungsi itu tidak tertakrif. Jadi oleh kerana itu, dalam fungsi yang ini kita sentiasa cuba mengolah fungsi itu supaya ia tertakrif dan dx boleh dimasukkan nilai sifar. Okey, kita continue kat sini. So kat sini 3x tambah 3 delta tolak 3x bahagi delta X. Ini 3x tolak 3x menjadi kosong. Dx bahagi dx tinggal 3 sahaja. So had delta X menghampiri sifar 3. Jadi oleh kerana tidak ada delta X di dalam fungsi yang ini, maka dia biarkan seperti itu sahaja. So akhirnya dy dx sama dengan 3. G, soalan dia ialah y sama dengan 1/2x kuasa 2. So y sama dengan fx sama dengan 1/2x kuasa 2, fx tambah delta x sama dengan 1/2x tambah delta x kuasa 2. Okey, so apakah formula dy dx prinsip pertama? Had delta x menghampiri sifar, fx tambah delta x tolak fx bahagi delta x. Ini sama dengan, kita masukkan formula seperti tadi. So fx ni adalah kepunyaan ni, fx yang ini adalah kepunyaan ini. Dia akan jadi had delta x menghampiri sifar 1/2x tambah delta x kuasa 2 tolak 1/2x kuasa 2 bahagi
delta X. Ini juga sama dengan, kita cuba kembangkan yang perkali di atas tu. Ni kalau kita masukkan, ini menjadi X kuasa 2 tambah 2 X delta X tambah delta X kuasa 2. Okey, tolak 1/2 X kuasa 2 bahagi delta X. Sama dengan had delta X menghampiri sifar. Kita masuk kat dalam, kita darabkan 1/2 ke dalam 1/2 X kuasa 2 tambah 1/2 darab 2 jadi X sahaja, delta X tambah 1/2 delta X kuasa 2 tolak 1/2 X kuasa 2 bahagi delta X. Okey, dekat sini kita boleh lihat bahawa yang ini dengan ini kita boleh cancel out, betul tak? Namun kat sini delta X dengan delta X kita boleh cancel juga. Delta X ni ada delta X, ni ada kuasa 2 delta X. Kita boleh cancel satu, yang ni satu, yang ni pun satu sahaja. So dia akan memberikan hasil had delta X menghampiri sifar. So yang tadi kita cancel yang ni satu saja. So hasilnya jadi X tambah 1/2 delta X. Okey, sekarang andai kata kita masukkan delta X sama dengan sifar ni, kalau kita masukkan sifar ke dalam ni, maka fungsi ini masih juga tertakrif. So dy dx sama dengan, kita masukkan sekarang kosong ni ke dalam delta X. So dia akan menjadi X sahaja. Okey, so apabila fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak x tambah 7, maka fx tambah delta x sama dengan 2. So berhati-hati setiap x kita jadikan x tambah delta x. Setiap x kita jadikan x tambah delta x. Okey, nampak tak? So kita kena sangat berhati-hati kat sini. X tambah delta x, x tambah delta x. So dy dx kita sama dengan fungsi dia x tambah delta x tolak, kesalahan besar ni, tak tulis had delta x kosong, fx tambah delta x tolak fx bahagi delta x. So ini sama dengan had delta x menghampiri sifar 2. Kita boleh kembangkan siap-siap lah. X kuasa 2 tambah 2x delta x tambah delta x kuasa 2 tolak x tambah delta x tambah 7 bahagi delta x. Ini sama dengan had delta x menghampiri sifar. Kita boleh kembangkan 4x delta x tambah 2 delta x kuasa 2 tolak x tolak delta x tambah 7 bahagi delta x. So ini sama dengan, kita cuba cancel out mana yang boleh. Oh, saya lupa tolak. Ini baru, ini tengok, ini baru fx tambah delta x. So teacher pun dah keliru dah ni. Tolak fx ialah tolak 2x kuasa 2 tolak x tambah 7. Panjang sikit So ni sama dengan 2 tolak x kuasa 2 tambah x tolak 7. Okey, berhati-hati ya. So ni adalah fx nya. Alright. Seterusnya had delta x. So kita akan ada 2x dengan 2x kuasa 2, kita boleh cancel out. Dan kita ada x dengan positif x, kita boleh cancel out. Kita ada 7 dengan 7 juga kita boleh cancel out. So apa yang tinggal?
kita ada 4x delta x tambah 2 delta x kuasa 2 tolak delta x. Itu saja yang tinggal. So dekat sini kita boleh cancelkan semua. Sebab semuanya ada delta x, kita boleh faktorkan dan cancel terus. Okey. So had delta x menghampiri sifar 4x tambah 2 delta x tolak 1. Terusnya kita masukkan nilai delta x. Maka apabila kita masukkan nilai delta x, dy dx sama dengan, so kat sini delta x ni menjadi sifar. So ni akan menjadi 4x tolak 1. F(x) sama dengan 1/4x. Fx tambah delta x sama dengan 1/4x tambah delta x. Dy dx sama dengan had delta x menghampiri sifar fx tambah delta x tolak fx bahagi delta x. Sentiasa ulang formula dia supaya kita ingat. Inilah had delta x menghampiri sifar fx adalah 1/4x tambah delta x tolak 1/4x bahagi delta x. So berhati-hati dengan pecahan yang banyak, double pecahan ni. So untuk yang pecahan ni kita cuba selesaikan dia yang atas ni dulu. Yang atas ni dulu Ni macam biasa, ni cross multiply sini, ni cross multiply sini, ni darab sini. So ni 4x tolak 4x tambah delta x bahagi 4x darabkan dengan 4x tambah delta x. So biarkan dia semua masih dalam kurungan. So apa berlaku dengan yang ini? Perasan tak dia bahagi delta x, maka kita boleh buat dia darab 1/delta x. So rongsangkan dia. Okay. So ini akan jadi had delta x menghampiri sifar. So yang atas tu adalah 4x tolak 4x tolak 4 delta x bahagi, so kita masukkan dalam situ 4x delta x 4x tambah delta x. Okay, so 4x dengan 4x ni tolak, kita boleh jadi kosong. So seterusnya had delta x menghampiri sifar negatif 4 delta x bahagi 4x delta x 4x tambah delta x. So nampak tak kat sini? Kita boleh cancel delta x dengan delta x, 4 dengan 4. So tinggalkan x sahaja kat situ. So hanya x sahaja yang tertinggal di situ. So kita ada had delta x menghampiri sifar negatif 1/4x. Kita boleh darab masuk x darab 4 darab x, 4x kuasa 2. So x darab 4 darab delta x tambah 4x delta x. Okay. So di sini kalau kita masukkan nilai sifar ke dalam delta x, maka seluruhnya akan jadi sifar. So jawapan dia akan menjadi 1/4x kuasa 2. Okay.